Bismillahirrahmanirrahim. Buka muka surat 128, baris yang kelima daripada bawah. Allahumma inni as'aluka, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku as'aluka memohon oleh aku akan kamu bi asma'ikal azam, dengan nama-nama kamu yang agung. Mohon apa? Ma'alimtu, barang yang aku ketahui, minha, daripadanya, wa ma lam a'lam, dan barang yang tiada aku ketahui. Minta Allah Ta'ala bagi semua. Wabil asma'il lati, dan dengan nama-nama yang menamakan oleh engkau dengannya, dengan asma' dari nafsaka. Itu nama 99. Bermana ada lagi nama-nama Allah Ta'ala tu. Nama 99 minta apa? Ma'alimtu minha, barang yang aku ketahui, minha, daripadanya, wa ma lam a'lam, dan barang yang tiada aku ketahui. Minta apa yang aku tahu, apa yang aku tak tahu, ya Allah, dengan nama-nama kamu ni sekalian Asmaul Husna, kita minta mudahkanlah hajat kita ni. Mana dengan kita berdoa macam ni, dengan berselawat kepada Nabi, kita berdoa dengan asma Allah. Sebab itu kita sebelum baca dalam akhirat, kita ada baca dah Asmaul Husna kan. Ini faedah dia. Okey, mudah. Buka muka surat 133. 1, 2, 3, 4, 5, 6 daripada bawah. 6 daripada bawah. 133, 6 daripada bawah. Allahumma inni, ya Allah ya Tuhanku, as'aluka, memohon oleh aku akan kamu, bi annaka, dengan bahawasanya kamu tu maliki, raja bagi aku, wa sayyidi, dan penghulu bagi aku, wa maulaya, dan tuan bagi aku, wasiqati, dan kepercayaan aku, wa rajai, dan pengharapan aku, kamu ya Allah. As'aluka, bermohon oleh aku akan kamu, bi hurmati syahril haram, dengan berkat kehormatan bulan-bulan haram. Bulan haram ada berapa? Ada 4. Salah satu sardun wa wahidun fardun, 3 yang berturut-turut, 1 yang terasing. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu berturut-turut. Lepas tu bulan Rajab, 1 yang terasing. Dengan berkat bulan haram, aku mohon kepada kamu ya Allah. Wal baladil haram, dan tanah haram, dengan berkat Makkah dan Madinah. Wal masy'aril haram, dan masy'aril haram. Ini ada masy'aril haram ni tak jauh dengan Mina ya. Masy'aril haram dekat Muzdalifah, dengan berkat masy'aril haram. Dan wa qabri nabiyyika alaihi salam, dan dengan berkat kubur nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta apa? Antahabali, bahawa memberi oleh kamu, li, bagi aku, berilah oleh kamu bagi aku, minal khairi, daripada kebaikan, ma la ya'lamu ilmahu, barang yang tak ada mengetahui akan pengetahuan bagi barang itu, illa anta, bermakna segala apa kebaikan semua tak tahu, hanya kamu yang tahu ya Allah. Aku minta dengan tawasul nama-nama tadi, bagi ya Allah. Kita pun tak tahu, doa ni banyak umum ya. Doa dalam ni banyak umum. Apa kebaikan? Apa yang terbaik untuk kita? Dengan berkat tanah haram, dengan berkat kubur Nabi Muhammad, dengan berkat bulan haram, dengan berkat itu semua, ya Allah, berilah segala kebaikan, barang yang tak ada mengetahui melainkan kamu ya Allah. Wa tasrifa, dan palingkan dan memalingkan oleh kamu, anni, daripada aku, minasu, daripada kejahatan. Minta Allah Ta'ala palingkan kejahatan-kejahatan. Orang nak buat nanya kita ke apa ke, sihir ke, orang nak pukul ke apa ke, mala ya'lamu ilmahu, barang yang tak ada mengetahui pengetahuannya melainkan kamu. Kamu yang tahu kejahatan tadi yang nak menimpa aku ya Allah. Kalau ada macam ni ya Allah, ni maknanya kita qadha muburang Allah Ta'ala lah. Ya Allah, tolong palingkan. Minta tolong palingkan. Lepas tu dia cerita doa untuk dia bertawassul semua dalam ni. Saya nak cerita pun panjang lah. Saya nak menceritakan doa yang menjurus ke arah kita ya. Okey. Lepas tu tengok di bawah sekali. Tapi saya ambil atas sikit ya. Ya man, saya baca atas sikit, baris yang ketiga dari bawah. Ya man wahaba li sayyidina Muhammad, wahai Tuhan yang memberi bagi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ata, akan syafaat,
dan ad-darajatul rafi'ah, darajat yang tinggi. Apa dia? Darajat yang tinggi, maqam mahmud. Maksud kata darajat yang tinggi itu maqam mahmud. Ya Allah, Tuhan yang memberi dengan berkat dia ni, antaghfira li zunubi. Ini kita, permintaan kita, bahawa mengampun oleh kamu bagi aku zunubi, akan kesalahan aku. Semua kita bertawasul ni. Tawasul dengan kurnian Allah Ta'ala, memberi syafaat kepada Nabi Muhammad, memberi maqam mahmud kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan berkat syafaat dan maqam mahmud yang kamu berikan kepada Nabi Muhammad, aku minta ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Mintanya tu. Dan tutup oleh kamu bagi aku uyubi, segala keaiban-keaiban aku. Apa juga keaiban-keaiban kita, kekurangan-kekurangan kita, ya Allah, tolong tutup kullaha, sekalian keaiban kita ni tutup. Jangan zuhirkan kepada orang, bakal menjatuhkan maruah kita. Wa tujirani minan nar, dan jauhkan oleh kamu akan daku minan nar, daripada api neraka. Dengan berkat pemberian syafaat kepada Nabi Muhammad dan berkat pemberian maqam mahmud kepada Nabi Muhammad, ya Allah, jauhkan oleh kamu akan daku daripada api neraka. Wa tujibali, dan mewajibkan oleh kamu li, bagi aku, ridwanaka, akan redha kamu. Apa makna redha kamu? Redha kamu makna memandang tajalli Allah Ta'ala. Dengan berkat tadi, ya Allah, jadikan oleh aku wajib dapat redha kamu. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqaka wa anta radin anna. Jadikan sebaik-baik hari kami pada hari kami bertemu kamu, ya Allah, wa antara, bertemu, wa antara din anna, sedangkan kamu redha. Bermakna jalan untuk bertemu tajalli zat Allah Ta'ala, redha tu benar. Redha siapa? Redha Allah. Kalau Allah Ta'ala tu redha, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah Ta'ala redha wa radu anhu, dan mereka redha daripada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah, bagi orang yang ada takut akan Tuhan dia. Ini mana dengan berkat syafaat tadi, dengan berkat pemberian syafaat, dengan berkat pemberian maqam mahmud tadi, perwajibkanlah oleh kamu bagi aku akan redha kamu. Mana izinkan aku memandang tajallimu ya Allah. Itu maksudnya, izinkan aku memandang tajallimu. Hebat ni. Nah, apa lagi kalau dah izinkan memandang tajalli Allah Ta'ala. Wa amanaka, dan keamanan kamu. Keamanan, ya, keamanan kamu, aman di atas dunia, aman di hari akhirat, di padang mahsyar. Wa ghufranaka, dan keampunan kamu. Wa ihsanaka, dan kebaikan kamu. Kamu buat baik, izinkan ya Allah, wajibkan atas kamu, atas amanah, wajibkan oleh kamu bagi aku kebaikan yang kamu nak lakukan kepada aku. Bermakna turunkanlah kebaikan-kebaikan. Buat baiklah kepada aku ya Allah. Bahasa dia macam itulah kita Melayu. Buat baiklah kepada aku, jangan kamu tipu aku. Apa maksud Allah Ta'ala tipu? Allah Ta'ala jadikan nampak baik, nampak amal ibadat, tapi hakikat istidraj. Ini na'udzubillah, kita tak nak. Kita nak yang nama ihsan. Yang nama ihsan, kita selamat. Jadi daripada Allah Ta'ala tak semua tu? Daripada Allah Ta'ala. Wa tumatti'ani, dan beri kesedapan oleh kamu akan daku. Tumatti'ani mana beri kesedapan oleh kamu akan daku, fi jannatika, pada syurga kamu. Beri kesedapan apa? Ma'al ladzina an'amta alaihim, serta orang-orang yang memberi nikmat oleh engkau di atas mereka itu. Siapa dah? Minan nabiyyin, daripada kalangan nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang siddiq, ini bawa sikit pada nabi, wasyuhada, dan orang-orang yang syuhud, wassalihin. Kita minta Allah Ta'ala jadikan kita duduk daripada kalangan orang-orang macam ni. Ini kalangan orang-orang yang Allah Ta'ala iktiraf ni. Kalangan orang yang Allah Ta'ala iktiraf. Jadikanlah aku bersedap-sedap duduk dengan depa nanti di hari akhirat. Okey. Yang tu. Lepas tu tengok baris 1, 2, 3, 4, 5. 5 daripada bawah. Nampak? Allahumma afridni. Allahumma afridni, ya Allah, beri afridni, tunggalkan oleh kamu akan daku. Tunggalkan oleh kamu akan daku, lima khalaqtani lahu, bagi barang yang mencipta oleh engkau akan daku,
baginya. Maksud kata afrid ni mana apa dah? Afrid ni mana tunggalkan oleh kamu akan daku lima khalaqtani, bagi barang yang mencipta oleh engkau akan daku baginya. Cara mafhum lah ya, cara mafhum dia, ya Allah berilah penumpuan hati aku kepada rahsia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu doa ni ulang 3 kali ni. Doa ni ulang 3 kali sebab besar. Berilah mana penumpuan hati aku kepada dia, kepada rahsia Allah Taala tadi, Nur Muhammad. Kalau di situ dah penumpuan, Allah Taala bagi tunggal, tak ada lain dah. Kalau banyak, bermakna kita nak pandang. Itu lagi nak pandang ni, hati kita menumpu ke atas rahsia Allah Subhanahu Wa Taala Nur Muhammad. Wala tashghalni, dan jangan sibukkan oleh kamu akan daku. Jangan sibukkan bima takappal tadi bihi, dengan barang yang menjamin oleh engkau bagi aku dengannya. Tahu? Ini semua jaminan Allah Taala dah ada dah. Qadha mubram kita ada dah. Jangan kamu sibukkan menyebabkan aku ni penyerahan tawakal aku tak cukup. Dah terlampau sibuk dengan urusan dunia sebab kita tak percaya dengan takdir Allah Taala. Sedangkan apa benda yang Allah Taala takdirkan pasti berlaku dah. Kalau benda yang Allah Taala tak takdirkan, dia tak akan berlaku. Jadi janganlah kita sibuk dengan benda yang Allah Taala dah jamin kepada kita. Kalau dapat, kalau tak dapat, tak dapat. Jadi buat kerja kita tak apa. Buat kerja kita seperti mana biasa, tapi hati kita jangan jadi sibuk sampai kita lupa ingat Allah Taala. Ini minta kita Allah Taala bagi penumpuan. Wala tahrimni, dan tiada menegah oleh engkau akan daku. Apa makna tiada menegah? Dah kalau benda yang kamu janjikan macam tu, bermakna kamu nak tegah ke? Pasti kamu akan bagi. Tapi kalau macam tu, kenapa jadi kalut kita ni seolah kata rezeki, terutama masalah rezeki lah. Dia sebenarnya manusia ni tak percaya kepada Tuhan, kebiasaannya masalah rezeki. Ayah tu sanggup menipu, sanggup buat benda dosa, cerita duit ya. Sanggup makan kawan, cerita duit ya. Kenapa? Sebab dia tak yakin dengan janji Allah Taala. Ngaji tasawuf dah, ustaz dah, tapi menipu orang lagi. Ya Allah, jangan jadikan aku macam tu. Biar syuhud aku kepada sirmu, rahsiamu ya Allah, supaya hati aku ni jangan berbelah bagi kepada yang lain, menyebabkan hilang tawakal aku kepada kamu. Itu maksudnya. Nampak salah? Wa ana as'aluka, dan bermula aku tu memohon oleh aku akan kamu. Wala tu'adzibni, dan jangan azab oleh kamu akan daku. Ya Allah, jangan azab. Sebenarnya di atas dunia ni Allah Ta'ala dah azab dah kita. Azab. Apa azab Allah Ta'ala di atas dunia ni? Apabila hati seseorang ni Allah Ta'ala tak bagi cara kehidupan dia, dia tak berlaku, dia tak hidup cara syariat Nabi Muhammad, hati dia tak mengenal Allah, tak mengenal Rasulullah, sebenarnya hidup tu sengsara. Jiwa tu kosong. Azab tak sebenarnya? Sebenarnya azab. Itu yang orang yang Allah Ta'ala bagi suka-suka duduk kelab malam, itu ketenangan dia pun. Itulah cara ketenangan orang yang bila Allah Ta'ala tak bagi. Jadi hakikatnya itu azab tak? Azab. Dia kata kami melancong ke Eropah, dia kata sebenarnya itu azab. Azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi orang-orang yang makrifat Allah. Kenapa dia tak terfikir, kalau aku pergi ke makam Nabi Muhammad, ziarah makam Nabi Muhammad, buat umrah ke, alangkah baiknya. Nak pergi Korea, dia kata contoh dia. Tak salah nak pergilah, tapi orang ambil lah yang terbaik. Kan? Tak ada dah lapang hati kita kalau pandang makam Nabi Muhammad ni. Tak ada lah. Luluh hati kita ni dulu. Tak boleh nak bayang lah. Kehebatan rahsia Allah Ta'ala itu ada pada Nabi Muhammad. Wa ana astaghfiruka, dan aku ni astaghfiruka, memohon ampun oleh aku akan kamu. Terus bawah sekali dong. Allahumma inni, bawah sekali. Allahumma inni, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku as'aluka, memohon oleh aku akan kamu, wa atawajjahu, dan berhadap oleh aku akan kamu, berhadap oleh aku ilaika, kepada kamu, bihabibika, dengan berkat kekasih kamu. Ini bertawasul dengan Nabi Muhammad, dengan kekasih kamu Al-Mustafa, Nabi Muhammad. Al-Mustafa itu nama Nabi Muhammad, mana yang dipilih. Indaka, di sisi kamu. Ya Habibana, wahai kekasih kami. Ya Sayyidana Muhammad, inna natawassalu, sesungguhnya bertawasul
oleh kami bika dengan kamu ila rabbika fashfa' lana, beri syafaat oleh kamu. Ini kita minta fashfa' lana, beri syafaat oleh kamu lana bagi kami indal maulal azim, di sisi Tuhan yang agung. Ya ni'mar rasulut tahir, wahai sebaik-baik rasul yang at-tahir, yang suci. Jadi cerita kita bertawasul dengan Nabi Muhammad, minta Allah Ta'ala bagi syafaat. Itu penghujung. Betul tak? Kalau ada syafaat Nabi Muhammad, settle hidup kita. Wajib syurga tak? Wajib syurga. Ayah marah-marah ya. Allah Ta'ala kata, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Bagi siapa kerajaan hari ini? Allah Ta'ala marah. Kan? Idzil karimu tajalla bil ismil muntaqimi. Pada ketika itu Tuhan yang bernama Karim, yang mulia, bertajalli dengan nama Al-Muntaqim. Apa makna Muntaqim? Nama murka. Tak ada dah Tuhan marah hari itu semarah-marah dia. Yang itu paling marah. Ni kalau ayah kita tayang tu hari itu tengok dia, tengok rambut cering naik ke atas dah tu, telinga merah dah tu. Kau kita ada dah. Tapi saja mak-mak kita pujuk saya. Dia datang mak, ni anak kita bang. Anak kita bang ni anak kita, jangan terlampau sangat. Sejuk dah boleh. Begitu juga Allah Ta'ala. Bandingan dia, Allah Ta'ala tak ada lah semarah-marah pada hari itu. Tak ada dah. Ni raja kerajaan siapa hari ini? Allah Ta'ala tanya. Lillahil wahidil qahar. Allah Ta'ala jawab sendiri. Bagi Allah Ta'ala yang al-qahar, yang bersifat qahar. Tak berani apa dah. Hanya Nabi Muhammad, ummati, ummati, ummati. Kalau mak kita, anak aku, anak aku, anak aku, anak aku. Itu ibadat dia macam tu. Ayah marah-marah pun jadi sejuk dah sikit. Walaupun marah tapi ada sejuk dah. Kalau mak pujuk sikit. Nabi Muhammad pujuk saya, insya-Allah. Itu yang saya kata, fashfa' lana ya Allah, beri syafaat oleh kamu bagi kami indal maulal azim, di sisi Tuhan yang agung. Nah, lepas itu dia berdoa, Allahumma syafi'hu bina. Ini doa ulang 3 kali ya. Ya Allah, beri syafaat oleh kamu, mana syafi', berilah hak syafaat akan Nabi Muhammad pada kami. Beri hak syafaat oleh kamu akan Nabi Muhammad pada kami. Bijahihi, dengan kemegahan Nabi Muhammad indaka, di sisi kamu. Mak kita tu megah dari sisi ayah kita. Megah lah pak dia. Mak dia. Betul tak? Mak dia. Megah. Mak kita saja yang boleh cakap. Kalau kita sekarang ni lah. Di hari akhirat siapa yang boleh bercakap macam ni? Hanya Nabi Muhammad seorang ya. Nabi-nabi, Nabi Adam, nafsi, aku tak nak. Lastulaha, nafsi. Bukan hak aku bagi syafaat. Bahkan nafsi, dia kata. Tak berani. Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, lastulaha, nafsi. Semua jawab macam tu ya. Bila sampai tangan Nabi Muhammad, ana laha. Itu jawapan Nabi Muhammad. Ni hak aku. Hanya Nabi Muhammad seorang saja yang akan kata ana laha. Itu yang disujud di bawah arasy, yang Allah Ta'ala bagi izin syafaatul uzma. Pertama sekali syafaat dipanggil syafaatul uzma. Syafaat yang paling besar. Itu hak Nabi Muhammad. Kalau kita tak berselawat, kita nak minta syafaat Nabi Muhammad macam mana? Waja'alna, dan jadikan oleh kamu akan kami min khairil musallina, daripada sebaik-baik orang yang berselawat. Kita minta Allah Ta'ala jadikan kita sentiasa berselawat pada Nabi Muhammad. Dengan kemegahan Nabi Muhammad tadi, kita minta khairil musallin wal musallimin, dan orang yang bersalam alaihi, di atas Nabi Muhammad. Wa min khairil muqarrabin, dan sebaik-baik orang yang menghampir diri minhu, daripada Nabi Muhammad. Wal waridin, dan orang yang datang alaihi, ala Muhammad, sebaik-baik orang yang datang depan Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan orang sebaik-baik orang yang datang berjumpa dengan Nabi Muhammad di hari akhirat. Kata apa dah? Tak ada apa dah. Habis. Settle masalah tu. Wa farrihna, dan beri kegembiraan oleh kamu akan kami. Gembirakan oleh kamu akan kami bihi, dengan Nabi Muhammad tadi, fi arasatil qiyamah, pada kesusahan hari kiamat.
Memang ketika itu susah, tapi bila dengan Nabi Muhammad, hati kita gembira. Susah-susah tak apa penyamun lah, orang nak pukul, tiba-tiba nampak polis kat depan sana, kereta polis. Sejuk dah hati kita, tenang tak? Bandingannya macam tu di hari kiamat. Gelisah ni, macam mana ni di padang mahsyar. Tak terpandang saja Nabi Muhammad, Allah, Nabi Muhammad, kan? Kita pun terus dekat dengan Nabi Muhammad. Mesti kalau orang yang berselawat ni, Nabi akan kenal, mesti berjumpa dengan Nabi Muhammad. Nak apa lagi? Beri gembira oleh kamu ya Allah, farrihna. Beri gembira oleh kamu akan kami dengan Nabi Muhammad fi arasatil qiyamah. Pada kesusahan huru hara hari kiamat. Waj'alhu lana, dan jadikan oleh kamu bagi kami. Jadikan oleh kamu akan Muhammad tu bagi kami tu dalilan, sebagai bukti. Nabi Muhammad tu sebagai bukti ila jannatin, kepada syurga kamu. Mudahan dia sebagai ibarat macam touch and go. Touch and go, kita nak masuk highway, sap, ada letak, terbuka. Tak ada touch and go, palang tak terbuka, macam mana nak masuk? Tu, ya Allah, jadikan oleh kamu bagi akan Nabi Muhammad tadi bagi kami, mana manfaat untuk kami, dalilan, sebagai bukti. Bukti kita ada duit, bayar touch and go tadi. Ila jannatin, mana menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi touch and go dia hanya Nabi Muhammad, itu dalil dia. Bila mu'natin, dengan tiada belanja. Kalau touch and go kena bayar duit, betul, kena isi. Tapi Nabi Muhammad bila mu'natin, tak ada belanja apa, tak ada. Hampa kasih pada Nabi Muhammad, hampa banyak berselawat pada Nabi Muhammad, tak ada. Dia sebagai dalil untuk ke syurga Allah Ta'ala bila mu'natin, tanpa ada pembayaran, wala masyaqqatin, tanpa ada kesusahan, wala munaqasyatin, tanpa ada perbalahan, kan, tak ada perbalahan. Munaqasyatil hisab, kalau semalam saya dah sebut, kalau kita dihisab, kalau kita ditimbang, bermakna azab dah untuk kita, azab dah. Kita minta mudah-mudahan Nabi Muhammad sebagai dalil. Touch and go kita ada dah ni, kita pegang, masuk je, lepas sampai tempat tujuan kita. Kita nak minta macam tu, kan? Dengan berkat selawat pada Nabi Muhammad. Waj'alhu, dan jadikan oleh kamu akan Nabi Muhammad tu muqbilan alaina, berhadap di atas kami. Tahu? Jadikan oleh kamu akan Nabi Muhammad tu muqbilan. Mana berhadap? Kalau ada berhadap, memandang tak? Ni saya berhadap ke Abang Din, saya memandang tak Abang Din? Mandang. Ya Allah, jadikan Nabi Muhammad tu, jangan kamu jadikan Nabi Muhammad tu berpaling pada kami di hari akhirat. Hatta di atas dunia ni, jangan kamu jadikan Nabi Muhammad tu, Nur Muhammad tu berpaling daripada kami. Biar Muhammad tu memandang kepada kita dengan pandangan rahmat. Apa makna pandangan rahmat? Pandangan kasih sayang. Kalau pandangan kasih sayang, ni anak aku, ni umat aku, mak kita bimbing tak kita? Mak kita bimbing, tarik tangan kita. Kita nak minta macam tu, ya Allah, jadikan oleh kamu akan Muhammad tu muqbilan alaina, berhadap di atas kami. Wala taj'alhu, dan jangan jadikan oleh kamu akan Muhammad tu ghadiban alaina, marah ke atas kami. Kalau Nabi Muhammad marah ke atas kita, kalau itu kalau di atas dunia bandingannya sir Nur Muhammad tadi tak nyata di dalam tubuh badan kita. Jangan jadikan ya Allah. Biar Nabi Muhammad pandang kita dengan pandangan rahmat. Ya. Ini makam dia ada di Madinah nih. Dia memandang dengan pandangan rahmat, bukan pandangan benci, pandangan marah. Waghfir lana, dan ampunkanlah oleh kamu bagi kami, wali jami'an muslimin al-ahya, dan sekalian orang-orang Islam al-ahya, hidup daripada mereka itu, wal mayyitin. Wa akhiru da'wana, dan akhir doa kami alhamdulillahirabbil alamin. Doa yang atas muka surah 137 itu sebenarnya Ismul A'zam tu. Ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. InsyaAllah kita tengoklah nanti, sebab dia tak menjurus ke arah kita. Tapi sebenarnya luas ni maksud dia. Saya akan terangkan pengajian yang lain lah. Kita minta macam tu. Muka surat 141.
141 baris yang kedua daripada atas. As'aluka ya Allah, jumpa tak? As'aluka ya Allah, memohon oleh aku akan kamu ya Allah, ya Allah, ya Allah, antar zuqani, bahawa merezekikan oleh engkau akan daku, wa kullaman ahabbahu, dan tiap-tiap orang yang ahabbahu, kasih, nah kasih ia akan Nabi Muhammad, wattaba'ahu, dan mengikut ia seseorang tadi akan Nabi Muhammad. Ini siapa yang kasih pada Nabi Muhammad, ikut. Kita doa sekali semua. Minta apa? Rezekikan apa? Syafa'atahu, akan syafaat Nabi Muhammad. Rezekikan untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad. Wa murafaqatahu, dan duduk sekali atau berteman akan Nabi Muhammad yaumal hisab. Itu saya kata di hari huru hara tu, kalau Nabi Muhammad tu ada dekat dengan kita, nak gelisah tak? Orang nak buat nanya kita, tapi polis ada di tepi kita. Kita nak takut benda apa? Bandingannya macam tu. Pada hari hisab tu, Nabi Muhammad sentiasa ada di kita, jadi murafiq kita. Murafiq ni teman kita. Nak gelisah apa lagi? Nak gelisah. Ini kita minta Allah Ta'ala. Min ghairi munaqasatin, daripada ketiadaan perbantahan, wala azabin, dan ketiadaan azab, wala taubihin, dan tiada taubih, hina, wala itab, dan ketiadaan cela. Tiada cela. Wa anta ghafirali, dan mengampunkan oleh engkau bagi aku zunubi, akan dosa-dosa aku, wa tastura, dan menutup oleh engkau uyubi, sekalian keaiban aku, ya Wahhab, wahai Tuhan yang amat memberi, ya Ghaffar, wahai Tuhan yang amat pengampun, wa antu na'imani, ini besar nih, wa antu na'imani, dan bahawa nikmatkanlah oleh kamu akan daku, bin nazari, dengan memandang ila wajhika, kepada zat kamu yang mulia. Ini kita minta ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad, izinkanlah aku memandang tajalli zatmu. Bahasa dia macam itulah. Izinkan, tunak imani, mana beri nikmat oleh kamu akan daku dengan memandang ila wajhikal karim, kepada zat kamu yang maha mulia. Besar nih. Itu nikmat yang paling tinggi. Fi jumlatil ahbab, pada jumlah kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Apa anda? Bermakna ketika Allah Ta'ala bagi izin tu, kita termasuk dalam golongan kekasih Allah Ta'ala. Mana orang yang dicintai. Ya, kalau mak ayah kita sayang kepada anak-anak dia, apa hajat dia mesti capai. Anak ni membangkang, dia payah sikit lah. Tapi kalau anak ni, hati dia cukup sayang, bermakna anak ni ahbab bagi dia, kekasih bagi mak ayah kita, betul tak? Begitu juga di hari akhirat. Bila jadikan kita daripada golongan ahbab, supaya dapat memandang zat terus, tajalli zat Allah Ta'ala. Yaumal mazid, pada hari bertambah-tambah, mana Allah Ta'ala akan bagi penambahan nikmat-nikmat yang bertambah-tambah, wasawab, dan pahala, wa anta taqabbala minni, dan bahawa menerima oleh kamu minni, daripada aku, amali, amalan aku ya Allah, amalan-amalan yang aku buat diterima ya Allah. Tolong terima. Jangan Allah Ta'ala berpaling. Kan hadis Muaz ni kalau mendengar hadis ini cukup tak menangis dah. Hadis ni ada sebut di mana? Dalam kitab Hidayatus Salikin, belah belakang tak? Bukan habis sangat belah belakang, suku nak khatam kitab ini kurang panjang hadisnya. Salah satu dia apa dah? Salah satu dia apa dia? Tiap-tiap hari bila kita beramal, amalan kita ni bila waktu petang dibawa naik, atau waktu pagi dibawa naik ke atas. Bukan Allah Ta'ala di atas ya, tapi rahsia-rahsia penerimaan amal di langit. Bila sampai ke atas langit ni, malaikat kadang amal soleh nampak baik, macam bunyi guruh lah, apa semua hebat. Tapi bila sampai ke ada lapisan-lapisan malaikat, Allah Ta'ala perintah, wahai malaikat, malaikat pertama tapi dah masuk naik lapis langit kedua, contoh dia langit ketiga, ada cerita panjang dalam hadis tu ya. Allah Ta'ala kata, wahai malaikat, hang ambil amalan orang ni, hang lempar balik ke muka dia. Ibarat kalau saya sedekah Amandin buah pisang, Amandin ambil lempar kat muka saya. Saya sedekah Amandin, dia ambil buah pisang tadi, pak dia lempar kat muka saya. Satu penghinaan tak? Nauzubillah. Tu yang Muaz bila mendengar hadis ni, dia bila baca hadis ni, dia menangis. Tengok hadis yang panjang dalam Hidayatus Salikin. Saya tak ingat dalam bab apa. Salah satu tu benda tu. Ni kita takut amalan kita nampak rupa beramal hebat tapi merdut.
ditolak. Jangan syok-syok sendiri ya. Kita kan kadang syok sendiri, betul tak? Ini kita tak mau. Jadi mana? Ya Allah, terima oleh kamu daripada aku amali. Wa anta afwa, dan maafkan oleh kamu amma, daripada barang yang ahata ilmuka, yang meliputi oleh kamu dengannya, min khati'ati, daripada kesalahan aku. Apa juga kesalahan, ya Allah, maafkanlah kesalahan aku. Wa nisyani, dan lupa aku. Ya Allah, aku terlupa ni, maafkanlah. Wa zalali, dan kegelinciran aku. Mana yang tergelincir? Tergelincir itu mana tersilap lah. Langgar syariat Nabi Muhammad, kita tak sedar. Itu mana tergelincir. Ya Allah, tolong maafkan ya Allah. Wa antuballighani, dan bahawa sampaikan oleh kamu akan daku, sampaikan min ziyarati qabrihi, daripada ziarah kuburnya, kubur Nabi Muhammad. Ini kita minta. Ini saya kata orang yang mengamalkan dalail khairat, sebahagian fadilah dia apa? Hari pertama saja. Sebahagian fadilah dia, orang ni Allah Ta'ala akan segerakan sampai ke Mekah dan Madinah untuk mengerjakan haji dan umrah. Ini insya-Allah. Dan insya-Allah dia akan berkali-kali. Orang yang istiqamah dengan amalan dalail khairat ni. Dia kata apa? Dan sampaikan oleh kamu akan daku min ziyarati qabrihi, daripada ziarah kubur Nabi Muhammad, wat taslim, dan memberi salam alaihi. Memberi salam ke atas Nabi Muhammad, wa ala sahibaihi, dan di atas dua sahabatnya. Siapa dah? Umar dan Abu Bakar. Ghayata amali, sehabis-habis cita-cita aku. Sehabis-habis cita, itulah kerinduan. Kita tak memandang tubuh Nabi Muhammad, cukup memandang kubur Nabi Muhammad. Habis. Tak ada nak cerita apa dah. Siapa yang pergi rasa sendiri kan? Bila nak balik kan? Nak balik tu kita ziarah. Hari itu saya ziarah lah. Yang kali kedua ziarah ke Baqi'. Perjalanan daripada Baqi' tu nak ke Maqam Muhammad sebagai budak. Dia dah sepi. Kita dah tak tahan. Itulah sehabis-habis cita aku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kan bagi izin ke ziarah. InsyaAllah orang beramal dengan dalil akhirat ni, dia tak akan mati, melainkan dia mesti sampai zaman Mekah. Dia tak akan mati selagi dia tak ziarah Mekah dengan Madinah, dia tak akan mati. InsyaAllah sebahagian daripada fadilah. Dan mudah-mudahan dengan kita beramal ni Allah Ta'ala jadikan berulang-ulang kali kita sampai ke sana, insyaAllah. Yang terbaik. Ghayata amali, mana sehabis-habis cita-cita aku kan? Ghayata amali itu nak ziarah makam Nabi Muhammad itu sehabis-habis cita aku. Biman nikah, dengan nikmat daripada kamu dan kurniaan daripada kamu, wajudika, siapa-siapa yang Allah Ta'ala bagi peluang ziarah sebenarnya kurniaan daripada Allah Ta'ala.
Walaupun dia ziarah cara syariat pun paling-paling tidak dia ada rahsia-rahsia. Jangan orang tak kisahlah siapa yang berpijak tu, alhamdulillah. Benda besar. Benda besar yang Allah Taala bagi. Ya Ra'uf, Ya Rahim, Ya Wali, wa an tujaziyahu anni, dan bahawa membalas oleh engkau akan Nabi Muhammad anni, daripada aku, wa an kulli man amana, dan daripada tiap-tiap orang yang amana bihi, yang beriman dengan Nabi Muhammad, wa taba'ahu. Nah, mudah-mudahan Allah Taala bagi keizinan ziarah semua ni umat Nabi Muhammad ni, bagi peluang pijak tanah haram Makkah, tanah haram Madinah. Minal muslimin wal muslimat al ahya'i minal amwat afdala wa atamma wa antas ta'milana, kita minta ya Allah bahawa beri kekuatan oleh kamu akan kami untuk beramal ya Maulana dengan sunnah Nabi Muhammad, macam tadi juga lah. Wa antumitana, dan bahawa kamu matikan akan kami di atas agamanya. Wa antahsyurana, dan bahawa kamu himpunkan akan kami fi zumratihi, pada puak jamaah Nabi Muhammad, wa tahta liwa'ih, dan di bawah panji dia. Wa anta ja'alana, dan bahawa jadikan oleh kamu akan kami min rufaqaihi, daripada teman-teman Nabi Muhammad, mana orang yang mendamping dengan Nabi Muhammad. Wa anturidana haudahu, dan bahawa mendatang oleh engkau akan kami akan telaga dia. Wa antas qiyana, dan bahawa memberi minum oleh engkau akan kami dengan piala telaga Nabi Muhammad. Wa antam fa'ana bimahabbatihi, dan bahawa memberi manfaat oleh engkau akan kami dengan kasih sayang akan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala timbulkan perasaan kasih sayang. Wa anta tuba alaina, dan bahawa terima taubat oleh engkau di atas kami. Taubat-taubat kami ya Allah tolong terima. Wa antu afiana, dan beri selamat oleh engkau akan kami min jami'il bala, daripada tiap-tiap bala, wal balwa, dan yang bala yang umum, wal fitan, dan fitnah-fitnah, ma zahara minha, dan barang yang zuhir daripadanya, wa ma batan, dan barang yang tersembunyi. Wa antarhamana, dan beri rahmat oleh engkau akan kami. Wa anta afwa anna, dan beri kemaafan oleh engkau daripada kami. Wa taghfira lana, dan memberi keampunan oleh engkau bagi kami, wa li jami'il mu'minin wal mu'minat, dan sekalian mukmin mukminat, wal muslimin wal muslimat, al ahya'i minal amwat, walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doa dah. Mudah ya. Dia berulang. Buka muka surat 153. 153. Allahumma, tengah-tengah sekali. Allahumma, jumpa tak? Allahumma waj'alna. Tengah-tengah sekali. Allahumma waj'alna, ya Allah ya Tuhanku, waj'alna, jadikan oleh engkau akan kami minal muttabi'in, setengah daripada orang-orang yang mengikut li syariatihi, akan syariat Nabi Muhammad. Jadikan kita orang yang kukuh berpegang dengan syariat Nabi Muhammad. Itu kita berdoa. Al-muttasifin, jadikan kami ini al-muttasifin, orang-orang yang bersifat bimahabbatihi, dengan kasih cinta kepada Nabi Muhammad. Allah Ta'ala jadikan perasaan cinta kita di dalam hati, cinta kepada Muhammad. Jadikan kita golongan orang macam itu. Kita minta Allah Ta'ala. Al-muhtadina, ya Allah jadikan oleh kamu akan kami orang yang dapat hidayat. Dapat hidayat bihadihi, dengan hidayatnya hidayat Nabi Muhammad, wasiratihi, dan rahsianya rahsia Muhammad. Tengok. Oh, rahsia Muhammad ni hebat ni. Wasiratihi, dan rahsianya rahsia Muhammad. Dapat hidayat, bermakna zuhir dan batin. Kita minta. Wa tawaffana, dan matikan oleh engkau akan kami ala sunnatih. Wala tahrimna, jangan tegah oleh engkau akan kami fadla syafaatihi, akan kurniaan syafaatnya, syafaat Nabi Muhammad. Minta syafaat Nabi Muhammad. Wahsyurna, dan himpun oleh engkau akan kami fi atba'ihi, pada pengikut Nabi Muhammad, al-ghurril muhajjalin. Apa dia? Yang melebihkan basuhan pada muka, dan melebihkan basuhan pada tangan dan kaki pada wudu. Ini orang panggil ghurrah. Kalau kita basuh lebih pada muka, dipanggil ghurrah. Kalau basuh lebih pada tangan, orang panggil tahjil. Basuh lebih pada kaki itu orang panggil tahjil. Jadi karena kita daripada golongan, bermakna golongan orang yang terpilih. Masalah ghurrah dan tahjil ini jarang. Kadang-kadang orang buat tidak. Kalau kita berwudu, nih kita basuh lebih. Kalau tangan, paling tidak orang panggil segenggam. Jangan ngam-ngam, segenggam. Ataupun sampai terus ke bahu. Kaki sampai ke bawah lutut sikit ya. Kita basuh sikit, bolehlah ghurrah sikit ya. Tahjil kita sikit ya. Tapi kalau yang sebenar, bawah pada lutut sikit ya.
Kalau basuh sampai ke situ tuh orang panggil tahjil dalam berwudu. Paham? Nah, jadi karena kita daripada golongan orang-orang macam itu. Sebab Nabi mengenal tuh di hari akhirat nanti. Sebab tempat-tempat itu bercahaya. Tempat-tempat ghurrah tahjil itu bercahaya. Wa asya'ihi sabiqin. Wa asya'ihi, dan syuyuk, mana tenteranya tentera Muhammad as-sabiqin, yang telah terdahulu. Jadikan kita daripada tentera Muhammad. Kalau ada tentera Muhammad ini kekuatan macam dalam peperangan Badar, ada kita insya-Allah kalau berlaku huru-hara apa semua, kita minta bantuan Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam. Kita kena bawa sebagaimana apa yang berlaku di Badar, apa yang berlaku di Uhud, apa yang berlaku dalam peperangan. Kan? Kita bukan jadi teroris, tak mau teroris. Ganas tak mau. Kita minta apa yang Allah Ta'ala curahkan kepada tentera muslimin suatu ketika dahulu, jadikanlah kepada umat Nabi Muhammad yang membawa syariat Nabi Muhammad. Wa ashabihi al-yamin ya arhamar rahimin. Buka muka surat sebelah, tengah-tengah Allahumma, jumpa tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 daripada atas. Allahumma abligh, ya Allah sampaikan oleh kamu anna. Tapi ini doa untuk Nabi Muhammad ya. Tak apalah, kita baca lain lah, insyaAllah dalam pengajian saya bagi baca. Buka muka surat 155. 1, 2, 3, 4, 5 daripada bawah. Waja'alna, jumpa tak? Waja'alna tu. Waja'alna minal muhtadin, dan jadikan oleh kamu akan kami minal muhtadin, daripada golongan orang-orang yang mendapat hidayat. Bi minhaji syariatihi, dengan minhaj di sini orang panggil garis panduan syariat Nabi Muhammad. Kita ni orang yang dapat hidayat dengan duduk di bawah garis panduan syariat Nabi Muhammad, sama ada zuhir dan batin. Kita minta Allah Ta'ala macam tu, jadikan kita macam tu. Wahdina, dan tunjuk oleh kamu akan kami bihadihi, dengan penunjuk Muhammad. Mana penunjuk Muhammad? Sir yang Allah Ta'ala taruhkan dalam jiwa kita. Wa tawaffana ala millatihi, dan wafatkan oleh kamu akan kami ala millatihi, di atas agama Nabi Muhammad. Wahsyurna, dan himpunkan oleh kamu akan kami yaumal faza'il akbar, pada hari mana kejutan yang besar. Faza' ni mana ketakutan, kejut. Ya, masyarakat hari kiamat lah. Itu orang panggil faza'il akbar. Minal aminin, daripada golongan orang-orang yang aman. Bi zumratihi, pada jamaah Nabi Muhammad. Kalau dah di bawah jamaah Nabi Muhammad, kita tak risau apa dah. Walaupun tak masuk syurga lagi, tapi ketenangan tu dah ada. Wa farrahna fi arasatil qiyamah, berikan kita doa. Beri gembira oleh kamu. Wa amitna, dan matikan oleh kamu akan kami ala hubbihi, di atas kasih akan Nabi Muhammad. Jadi kita minta mati dalam keadaan kasih, kerinduan, kecintaan. Ini hebat. Minta mati dalam keadaan kasih, kerinduan. Ya, tengah berzikir ke, tengah sembahyang ke, tengah baca dalailul khairat ke, di situ Allah Ta'ala cabut nyawa kita. Ya, mudah-mudahan kita nak macam tu. Syekh Ali Raja Haji, tengok macam mana. Tangan kanan pegang dalailul khairat, tangan kiri pegang pedang. Di pinggang dia ada terselit badik. Ketika tu orang Belanda tembak dia, tumbang dia. Tangan kanan masih pegang dalailul khairat. Oh, yang ni Masya Allah. Belanda tengok saja bila dia tumbang, buka topi, semua bagi penghormatan dulu kepada Ali Raja Haji. Tuan bagi pengarang Gurindam 12, Ali Raja Haji ya. Gurindam 12, coba cari syair Gurindam 12. Itu karangan Ali Raja Haji. Ini matikan kita dalam keadaan kasih sayang. Yang dulu orang siapa? Orang Perak tau, yang mati betul bulan Ramadan. Betul malam 23 Ramadan. Kawan 2 tahun sudah tak silap saya. 2 tahun sudah. Malam 23 Ramadan di depan makam Nabi Muhammad dia tumbang. Itu orang panggil mati yang dicemburui. Kenapa?
Rupanya Masya Allah, dia ni banyak khidmat, kerja dia khidmat banyak. Dia bukan orang alim, tapi dia suka khidmat di madrasah-madrasah, cari, dia ada khidmat di banyak di Selangor untuk madrasah-madrasah. Itu kerja dia. Gini macam sukarela lah. Ni, ya Allah, tengok depan makam Nabi Muhammad menyaksikan dia nak apa lagi. Jadi dibagi penghormatan dia, ditanam di kubur. Orang biasa takkan dapat kubur pakai, takkan dapat. Bermana dia tu hebat tak? Hebat. Orang dia alim tak? Tak. Orang dia khidmat. Khidmat. Mana khadam qadam. Barang siapa khidmat dia di depan. Atau orang panggil mati dalam keadaan kerinduan kepada Nabi Muhammad. Wa hubbi alihi, dan kasih kepada keluarga Nabi Muhammad. Wa ashabihi, dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Wa dzurriyyatihi, dan keturunan Nabi Muhammad. Itu buka muka 157. 157. Di atas tu banyak lah dia cerita, terbuka hijab lah, tapi dia ada kait dengan orang lain, malaikat, orang-orang sahabat Nabi, rasul-rasul. Ini malaikat. Jadi bawah tu baru doa ada. Tapi sebenarnya apa yang berlaku pada malaikat itu sebenarnya kita minta berlaku atas diri kita. Tapi saya tak nak terjemah lah. Kita akan cerita waktu khusus. Bawah sekali tu, wataja'aluna, jumpa tak? 157. Hujung dibucu tadi. Wataja'aluna, dan jadikan oleh kamu akan kami diri istighfarihim, bagi istighfar malaikat tu, biha, dengan istighfar mereka itu, ahlan. Apa dia? Jadikan kita ni ahli bagi istighfar malaikat. Jadi sentiasa dalam istighfar malaikat. Makhluk yang paling banyak sekali apa dia? Malaikat. Seandainya himpunkan seluruh makhluk lautan, daratan, langit, bumi, yang lain daripada malaikat, gabung semua, himpun semua, masih banyak malaikat lagi. Masih banyak malaikat. Jadi kalau malaikat tu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, hari-hari bersih dah. Bersih dah diri kita. Bersih diri kita. Dipendek ya situ doa dia. Buka muka surat 164.